Menjadi buruh paksa di landasan pembinaan kereta api maut atau laluan kereta api dari Thailand ke Burma atau Myanmar sekarang. Landasan sejauh 415 km itu menghubungkan Thailand bermula dari Bangkok ke Rangoon, Burma atau Yangon, Myanmar sekarang. Ianya dibina oleh kerajaan Jepun bermula dari tahun 1943 semata-mata untuk menyokong pasukan Jepun dalam kempen Perang Dunia Kedua di Burma pada masa itu. Pembinaan landasan kereta api maut ini melibatkan kira-kira 180,000 buruh Asia dan 60,000 tentera bersekutu yang menjadi tawanan perang dipaksa bekerja untuk menyiapkan landasan kereta api maut. Sepanjang pembinaan landasan kereta api maut itu, kematian yang dianggarkan seramai 90,000 buruh dari Asia Tenggara, dan ada catatan menyebut 12,399 kematian dari pihak tentera bersekutu. Lebih menarik, catatan menyebut pecahan tentera bersekutu yang maut selepas dipaksa bekerja di landasan kereta api maut, iaitu 6,318 orang anggota dari Britain, 2,815 orang dari Australia, manakala 2,490 tentera dari Belanda, kira-kira 356 orang tentera Amerika, sebilangan kecil tentera dari Kanada dan New Zealand yang turut meninggal. Catatan lengkap ini hanya ada kepada tentera bersekutu, tetapi kematian bagi pihak buruh paksa yang datang dari Asia Tenggara dibuat hanyalah sekadar anggaran. Jumlah kematian yang agak besar begitu bertepatan dengan panggilan landasan kereta api maut. Pembinaan landasan ini melibatkan kawasan hutan hujan tropika yang begitu tebal serta lereng bukit yang begitu mencabar, termasuk Hill Fire Pass. Buruh paksa menggunakan peralatan asas sahaja serta berbekalkan kudrat mereka dalam keadaan kerja yang penuh dengan kesengsaraan. Waktu yang sama, makan, minum, pakaian dan tempat tinggal langsung tidak terjaga. Namun, para jurutera hari ini mengiktiraf beberapa perkara yang mengagumkan dihasilkan oleh pihak Jepun dan buruh paksa, termasuk juga penggunaan buluh untuk membina lintasan landasan di atas sungai dan di lereng-lereng bukit. Bagi Chandrasekaran Ponosamy, iaitu pengurusi Dutch Railway Interest Group atau ringkasnya DRIG, kumpulan yang mengambil berat nasib buruh paksa landasan kereta api maut itu, begitu menyesali dengan apa yang dilihat pada hari ini, kerana sejarah yang ada mengenai landasan ini berat sebelah. Ia lebih berdasarkan pandangan ahli sejarah Eropah dan menulis tentang peranan hanya bagi pihak tentera bersekutu yang terlibat dalam tragedi itu. Sejarah atau catatan seperti langsung tidak mengambil kira kesemua buruh paksa landasan kereta api maut yang turut terlibat, seperti rakyat Thailand, Burma, Laos, apalagi yang datang dari tanah Melaya masa itu, kaum Melayu, Cina dan India.
hampir separuh pekerja dari Asia menemui ajal dalam pembinaan landasan kereta api maut jika dibandingkan dengan bilangan tentera bersekutu yang maut hanya sekitar 12.500 orang. Namun kematian di pihak penduduk Asia disisihkan dari catatan sejarah. Kalau mengikut catatan kematian, seolah-olah hanya tentera bersekutu sahaja yang mati dalam proses pembinaan landasan kereta api maut itu. Langsung tidak ada catatan jumlah kematian bagi pihak buruh paksa yang datangnya di sebelah Asia ini. Sebenarnya ramai daripada buruh paksa menemui ajal mereka akibat persekitaran kerja yang begitu teruk, layanan yang kasar, kebuluran, penyakit taun, dipaksa dan didenda sehingga ada yang membunuh diri. Kebanyakan cerita dan gambar-gambar yang beredar dengan wajah tentera bersekutu kurus kering di kemah atau tempat tinggal lusuh dan kotor, seolah-olah hanya tentera bersekutu sahaja buruh paksa di sepanjang pembinaan landasan kereta api maut itu. Tidak di-highlightkan tentang betapa siksanya buruh paksa di rantau Asia ini. Tidak banyak rekod ditemui mengenai buruh paksa rakyat Asia, khasnya Asia Tenggara ini. Malah buruh paksa Asia ini tidak diendahkan dari awal sehingga akhir. Tidak ada yang mengambil berat akan nasib mereka sewaktu dikerah bekerja di landasan maut itu. Tidak ada catatan jumlah kematian mereka. Bayangkan ketika Perang Dunia Kedua tamat, sebuah kereta api khas dihantar untuk mengambil tentera-tentera bersekutu, tetapi buruh paksa Asia Tenggara diberitahu supaya mencari jalan sendiri untuk pulang ke kampung halaman mereka. Kelihatan begitu hina buruh-buruh paksa dari Asia Tenggara ini, sehingga hari ini tidak ada tanah perkuburan, catatan kenangan atau tugu peringatan sebagai pengiktirafan rasmi buruh paksa Asia Tenggara yang turut berkorban dalam pembinaan landasan kereta api maut itu. Mengikut mereka yang terselamat daripada kematian memaklumkan, kubur orang Asia Tenggara berselerak di sepanjang landasan dan terlalu ramai mengakhiri riwayat mereka di dalam sungai Kwai Moi yang menyusul di sepanjang pembinaan landasan kereta api maut itu. Kalau dilihat dalam sambutan Anzac Day, Hari Kebangsaan untuk memperingati tentera Australia dan New Zealand yang terkorban dalam peperangan di Hellfire Pass, landasan kereta api maut itu tidak memberi pengiktirafan langsung kepada buruh paksa Asia Tenggara. Malahan pengiktirafan seolah-olah hanya milik tentera bersekutu yang menemui ajal sepanjang kerja-kerja di landasan kereta api maut itu. Sebelum mengakhiri topik ini, jika anda mengetahui cerita tentang misteri kehilangan pampasan sebanyak 207 bilion ringgit, pampasan khas untuk mangsa-mangsa di pembinaan landasan kereta api maut, sila beri komen di bawah. Sekiranya anda suka dengan cerita ini, jangan lupa tekan subscribe untuk membantu kami dalam menyediakan cerita-cerita seterusnya untuk sama-sama kita renungi. Sekian, terima kasih.